Hai, Assalamualaikum. Nabil hari ni nak kongsikan satu kisah seram yang terjadi kat diri Nabil sendiri yang pernah Nabil lalui dekat UiTM Puncak Alam. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni untuk mendapatkan cerita-cerita dan daily routine Nabil untuk lebih lanjut. Okay, untuk pengetahuan semua, Nabil ni bukanlah student yang belajar dekat UiTM Puncak Alam, tapi Nabil student dekat UiTM Puncak Perdana. So, Nabil sebelum ni, sekarang Nabil dah alumni dah. Sebelum ni Nabil belajar dekat UiTM daripada tahun 2016 hinggalah 2022. Awal tahun ni Nabil habis degree Nabil. So, diploma dan degree Nabil di UiTM Puncak Perdana. Okay, kisah ni terjadi pada tahun I think 2018 kot, 2018, awal 2018. So sebelum ni Nabil banyak join jadi facilitator untuk Minggu Destinasi Siswa. Tapi waktu kejadian ni Nabil tak join pun Minggu Destinasi Siswa ni sebab Nabil ada hal. Nak dijadikan cerita, satu hari ni kawan Nabil, which is Raihan, dia dah arwah dah pun, arwah Raihan. So sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk kawan Nabil ni. Al-Fatihah. Okay, kita sambung balik. So, kawan Nabil ni, Raihan ni, dia call Nabil. Dia cakap, time tu Nabil stay kat Sri Kembangan tau. Dan dia ni stay dekat area UiTM Puncak Perdana, dekat luar lah. Dia tak duduk kat college, dia duduk luar. Dia call Nabil sebab dia tak ada transport. Dia cakap, Nabil boleh tak ambil aku dekat UiTM Puncak Perdana, hantar aku kat UiTM Puncak Alam sebab dia jumpa kawan dia yang uruskan Minggu Destinasi Siswa tu juga. Tapi dia nak stay dalam satu hari macam tu lah dekat situ. Nanti kau dah hantar balik kan. Lepas tu cakap okay. So Nabil daripada Sri Kembangan, Nabil datang ke UiTM Puncak Perdana untuk pick up dia. Time tu Nabil pick up dia pun almost nak maghrib dah. Nak maghrib Nabil ambil dia pada Sri Kembangan. Nabil pergi Puncak Perdana ambil dia. Pergilah ke Puncak Alam. Bila dah sampai Puncak Alam tu memang dah azan maghrib macam tu. Baru azan maghrib, Nabi pun jalan. Okay, kita dulu dekat UiTM Puncak Alam ni, dia punya pintu belakang, which is Nabi pun tak faham pintu mana satu pintu belakang. Okay, kalau pintu utamanya ada polis bantuan yang untuk student keluar masuk lah dari situ. Dan pintu keduanya adalah pintu dekat alam bina tu, dekat belah belakang. So biasanya daripada Puncak Perdana kita akan jumpa pintu belakang dulu, baru jumpa pintu depan. So pintu belakang ni dulu dia memang tak buka tau. So dia memang rasa baru buka kot 2019 ke 2020 baru buka pintu belakang ni. So Nabi pun masuk macam biasa. Kita masuk macam biasa, apa-apa tu semua. Lepas tu kita pergi ke Alam Bina sebab MDS tu dekat area Alam Bina. So Nabi pun pergi. Okay, bila dah sampai dekat situ, kita duduklah berbual. Lepas tu kita makan. Lepas tu nak cerita, ketika itu ada histeria. Ada histeria untuk sudut-sudut MDS waktu tu kan. Bukan untuk terjadinya benda yang tak diingini waktu MDS tu, ada histeria. Lepas tu time tu facilitator kekurangan lelaki ataupun yang lain-lain tu ada hal dekat luar tengah uruskan ada something kan. Lepas tu Nabi pun bantu untuk azankan 4 penjuru waktu tu. Dia nak perlukan lelaki untuk azankan 4 penjuru. Lepas tu okay, Nabi pun dah tolong lah, dah tolong apa yang patut. Lepas tu time tu kejadian tu dah terjadi dalam pukul 9 lebih lah, almost 10 macam tu. Lepas tu benda tu dah terjadi, Nabi pun cakap dengan kawan Nabi nak minta diri lah, Nabi nak balik sebab Nabi nak kena balik ke Sri Kembangan balik agak jauh, which is dalam 45 minit. Lepas tu time tu Nabi tak sedar hati dah. Nabi memang tak sedar hati langsung nak balik, tapi terpaksa lah kan, macam mana nak stay kat situ kan. Okay, Nabil pun start lah kereta Nabil. Okay, bila Nabil start kereta Nabil, sebab Nabil memang tak sedar hati, Nabil pun buka handphone, Nabil buka YouTube dan pasangkan surah Yasin time tu. Sebab hati dah tak sedap ni, nak drive ni kan. Lepas tu, Nabil keluarkan kad Tashego Nabil. Nabil letak dekat poket kereta Nabil lah, poket tepi pintu tu kan, letak. Lepas tu Nabil pun dengan bismillah Nabil mulakan perjalanan Nabil. So nak dijadikan cerita, waktu Nabil datang tu memang Nabil tahu dah ada jalan tutup, which is jalan yang cepat. Sebab pintu belakang kan memang tutup, memang tak buka lagi waktu tu. So kita kena ikut pintu depan, which is yang dekat area MACD tu kan. So jauh lah. Lepas tu time tu
hospital Puncak Alam tengah buat lagi. Dia tengah bangunkan lagi. So ada jalan yang tutup. So agak jauh lah, nak kena pusing naik atas dan turun. Lepas tu Nabil pun mulakan perjalanan. Bila Nabil mulakan perjalanan tu, Nabil drive sorang-sorang tau. Faham tak? Kereta Nabil kereta kembara tau. So memang, dan tu kereta kembara tu memang tinted tak ada. So memang obvious kita nampak kiri kanan ada hutan apa semua kan. Ada hutan. Lepas tu agak seram lah. So Nabil pun jalan, Nabil drive. Lepas tu surah Yasin Nabil yang pasang kat handphone ni termati sendiri. Nabil bilang, ya Allah, kenapa pula mati ni kan? So Nabil pun hidupkan balik, mati balik. Nabil macam, siapa yang pause? Masalahnya memang Nabil letak kat seat lah, seat sebelah Nabil kan, passenger Nabil. So Nabil macam, okay tak apa, okay, beremang dulu Roma. Lepas tu Nabil teruskan perjalanan. Time tu Surah Yasin dah tak pasang dah. Kalau dah on off, memang Nabil tak on dah. Nabil teruskan perjalanan, tapi hati Nabil dah berdebar. Lepas tu Nabil pun jalan. Bila Nabil jalan tu, Nabil dengar suara, ada satu suara yang bunyi dia halus je. Lepas tu Nabil macam, dah. Nabil time tu, Nabil positifkan diri Nabil maybe bunyi kereta Nabil. Sebab kereta Nabil memang kereta lama kan. So macam-macam bunyi. So Nabil time tu memang positif, maybe kereta aku ni. Okay, bila dia bunyi macam tu, Nabil macam, oh Tuhan kau apa ni, tak apa, positif. Nabil drive je. Bila Nabil drive, Nabil jumpa ada satu kereta bekas kemalangan, which is kereta yang baru lepas terbakar. Memang dah rentung hitam dah kereta tu, tapi shade dia macam kereta Myvi lama lah waktu tu kan. So Nabil tengok, kenapa ada kereta baru bekas accident, sedangkan Nabil waktu datang tadi, waktu maghrib tu, bila Nabil lalu kat jalan tu memang tak ada apa-apa kemalangan. So dalam masa maghrib nak ke jam 10 malam tu, kalau ada kemalangan mesti kita dekat program tu akan tahu ada sudu kemalangan ke, atau ada staff kemalangan ke. Lepas tu tengok, tadi tak ada ni kereta yang bekas terbakar ni. So Nabil, okay, tak apa, kita teruskan perjalanan. Bila Nabil teruskan perjalanan, suara yang tu makin kuat. Suara macam dengar betul-betul dalam kereta Nabil. Nabil, ya Allah Tuhanku, apa ni? Lepas tu Nabil pun tengoklah dekat side mirror. Kita panggil apa? Side mirror. Kalau cermin tengok belakang tu kan. So Nabil tengok cermin tu, Nabil nampak ada satu lembaga, satu lembaga hitam. Dia duduk kat seat belakang Nabil. Bukan belakang betul-betul Nabil tau, belakang sini. So kita nampak obvious figure tu duduk, rambut dia panjang, gigi dia taring tau. Gigi dia taring tapi muka dia tak apa jelas lah sebab gelap kan dengan drive. Nabil nampak betul-betul ada kat belakang Nabil dekat cermin tu. Nabil tu pandang balik depan, suara dia makin kuat. Suara dia memang makin kuat. Lepas tu Nabil teruskan perjalanan. Nabil, ya Allah Tuhanku, jauhnya perjalanan nak ke polis bantuan tu tau. Okay, kalau kat UiTM kita tak panggil guard. Yang jaga kita adalah polis bantuan. Lepas tu nak ke situ memang jauh lah. Lepas tu, ya Tuhan kau apa ni. Dia menangis. Rupa-rupanya suara tu adalah suara menangis tau. Lepas tu, tahu tak, time tu Nabil tak fikir nak baca surah apa-apa dah. Nabil tak terfikir dah. Nabil ikut dia menangis. So Nabil drive tu nak ke PB tu memang Nabil menangis. Yelah, dan kalau benda tu ada kat belakang, kita nampak figure dia, kita nampak dia punya rupa, ada gigi taring dia. Lepas tu Nabil memang drive. Lepas tu dah nak sampai ke polis bantuan tu, Nabil tengok balik memang tak ada. Memang tak ada dah, benda tu tak ada. Lepas sampai kat polis bantuan, Nabil memang stop dekat pondok polis bantuan tu. Dan polis bantuan tu pergi kat Nabil lah, kenapa budak ni berhenti kat sini kan, sebabnya boleh jalan je terus kan, nak keluar kan. Lepas tu Nabil cakap dengan polis bantuan tu, maaf cik, saya kena gangguan, ada benda tumpang, saya perlukan masa kejap Lepas tu dalam 5 minit macam tu Nabil park kat tepi. Lepas tu cakap, okay, saya dah okay dah, saya nak teruskan perjalanan saya lah, saya nak balik.
Lepas tu Nabi pun keluarlah jalan. Jalan tu, lepas tu macam biasa Nabi jalan sampailah dah keluar simpang tu. Biasa dalam pukul 10 ni kereta tak banyak sangat, tapi adalah 1-2 kereta, 3 kereta kan nak ke arah ke Puncak Perdana lah, dah nak turun balik ke Puncak Perdana. Tapi waktu Nabi drive tu, tak semena-mena tak ada kereta langsung. Tak tahulah hijab mata Nabi tertutup ke atau macam mana sekali ni kan, ke alam lain ke tak tahu. Tapi memang tak ada kereta langsung, ataupun memang nasib Nabi waktu tu tak ada kereta lalu. Dah tu memang gelap dah. Kalau kau tak tahu, dulu jalan Puncak Alam tu memang gelap gila, gelap gelita, tak ada lampu. Kalau ada lampu pun memang tak on lampu tu. Nabi tak tahulah kan. Lepas tu Nabi pun jalan. Bila Nabi jalan terus, ada lampu orang bagi high beam. High beam dekat kereta Nabil. So bila ada high beam ni, kita akan nampak tau lampu tu. Lepas tu tengok, siapa bagi high beam tak? Bila Nabil tengok cermin, tak ada kereta pun. Tak ada kereta. Lepas tu Nabil dah tak sedar hati kan. Okay, Nabil pun ke kiri. Time tu masih lagi 2 lane tau. Ke kiri, tengok tak ada kereta potong pun. Okay, tak apa, Nabil istighfar je lah hati. Nabil teruskan perjalanan. Lepas waktu Nabil drive tu, Nabil raba-raba touch and go Nabil balik lah kan. Sebab kita tengok, ada tak touch and go. Sebab Nabil selalu lupa touch and go tau. Lepas tu, tapi sebelum tu dah ingat dah touch and go ada, Nabil dah keluarkan. Tapi Nabil raba touch and go Nabil tak ada. Nabil tengok, aku letak kat sini ni, touch and go aku tak ada. Okay, dia cakap, tak apa. Nabil terus dah lalu UiTM Puncak Perdana. Nabil terus lagi dah sampai dekat Sunway Kayangan. Kat Sunway Kayangan tu ada satu Shell. So Nabil berhenti kat Shell tu. Nabil pun check balik, buka ni, tengok touch and go jatuh ke kat bawah kan. Check tak ada. Insya alamak, tak ada pula ni. Tapi aku dah letak dah kat tepi ni. Nabil angkat karpet, lepas tu memang tak ada. So okay, tak apalah. Nabil keluar kat IC Nabil. Nabil top up touch and go dekat IC Nabil. Sebab Nabil lalu banyak tol kan. Okay, Nabil teruskan perjalanan. Nabil lalu dekat waktu tu tol nak masuk NKVE. Okay, Nabil pun scan, letak balik kat poket tu dekat poket pintu tu kan. Lepas tu Nabil teruskan perjalanan. Dah sampai Tol Subang, scan lagi kat Tol Subang, letak balik. Lepas tu sampailah kat Tol Puchong. Lepas tu nak keseimbangan lalu Tol Puchong kan. Sampai ke Tol Puchong, Nabil nak scan lagi touch and go Nabil. IC Nabil ni dekat tepi pintu ni tak ada. Nabil dah gelabah lah kan. Dah kad touch and go hilang, IC pula tak ada kat tepi ni kan. Sedangkan Nabil letak, so check raba tak ada lagi, jatuh kat lantai semua tak ada. Lepas tu Nabil check rupanya kad touch and go, kad IC Nabil tu ada dekat poket sebelah passenger sana. Dan tu Nabil dah cuak dah. Nabil cakap, Nabil memang ambil kad touch and go tu, pergi scan balik. Bila pergi scan, lepas tu and then jalan ke rumah. Okay, bila dah sampai ke rumah tu, Nabil memang gelabah terus turun. Lepas tu time tu Nabil tak bawa kunci. Nabil ketuk. Mak Nabil keluar. Cakap, kenapa Bil? Cakap, Ma, Abi rasa ada something kot Abi ni. And then dah nampak dah orang tu. Bukan orang tu, dah nampak dah benda tu ikut dalam kereta. Lepas tu Nabil pun buka baju, tinggalkan baju Nabil saja dekat luar rumah. Sebab tak nak dia ikut masuk rumah kan. Lepas tu, keesokan harinya, dia cakap mak Nabil, touch and go Nabil hilang apa semua. Lepas tu ada gangguan dia macam mana kan. Dan Nabil pergi balik kat kereta, touch and go Nabil tu elok saja terletak dekat poket Nabil tu, touch and go tu. So IC Nabil ada. Lepas tu benda tu ada kat situ. So itulah pengalaman Nabil yang Nabil memang takkan lupakan waktu dekat UiTM Puncak Alam. Dan selepas tu memang Nabil kalau nak ke UiTM Puncak Alam, Nabil kena pergi dan balik mesti berteman. Nabil takkan seorang diri untuk balik ke, memang takkan. Sebab Nabil join by MDS kan. So banyak sebenarnya kisah Nabil dekat UiTM Puncak Alam ni yang terjadi waktu Nabil jadi ke MDS dan sebagainya kan. Sebab Nabil ada buat show kat sana semua kan. So itulah kisahnya. So untuk korang yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe dan like and share video ni. Dan insyaAllah Nabil akan kongsikan kisah-kisah seram yang lain yang terjadi kat Nabil, mungkin dekat UiTM Puncak Perdana. So itu saja. Assalamualaikum.